Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sambung pembelajaran kita di muka surat 46. Sebelum kita masuk muka surat 55 yang atas tu, kita masuk dulu, kita tengok dahulu muka surat 46 yang Ustazah minta tinggalkan sebelum ini. Okey. Nafi fi'lul mudhari'. Apa makna nafi fi'lul mudhari'? Nafi bermakna penafian. Fi'lul mudhari' kata kerja sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi nafi fi'lul mudhari' ni adalah kata penafian bagi perbuatan yang sedang dilakukan. Contohnya, nombor 1, la ajlis 'alal kursi. Saya tak duduk atas kursi. Okey, jadi kat mana penafiannya? Tidak duduk tu. Tidak. La ni adalah la penafian. Okey, la nafi. Selepas la, apa-apa pun mesti fi'lul mudhari'. Okey, nombor 2. Ahmad. Ahmad la yastarih fi ghurfatil julus. Ahmad tidak rehat di bilik atau di ruang tamu. Kat mana penafian dia? Tidak rehat. La ni. La yastarih ni, la ni la nafi. Yastarih ni fi'lul mudhari'. Taib, tengok bawah ni. La tambah fi'lul mudhari', jadi la azhab. Kemudian nombor 2, la tambah fi'lul mudhari', jadi la tanawwal. Fi'lul mudhari' ni sama je sama macam dalam jadual yang pernah saya kasih sebelum ni. Nampak ni? Contoh fi'lul mudhari'. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna ila akhir. Okey, jadi kat sini kita tambah je la. Contoh kita nak kata dia seorang lelaki tak duduk. La yaktubu. Dia dua orang lelaki tak duduk. La yaktubani. Mereka semua tak duduk. La yaktubuna. Hiya la taktubuhuma. La taktubani. Hunna la yaktubna. Anta la taktub. Antuma la taktubani. Antum la taktubuna. Anti la taktubina. Antuma la taktubani. Antunna la taktubna. Ana la aktub. Nahnu la aktub. Jadi untuk kita nak kata penafian bagi sesuatu pekerjaan yang sedang kita lakukan atau yang akan berlaku, kita tambah saja la sebelum fi'lul mudhari'. Baik, faham tu? Okey, penambahan sikit. Apa pula itu nafi fi'lul madhi? Okey, ketika kita nak kata kita sebelum ni tak duduk pun kat situ. Maksudnya benda tu dah lepas, perkara yang dah lepas. Jadi kalau nafi fi'lul madhi ni pula, dia tak boleh guna la, dia guna ma. Okey, kalau ma mesti selepas ma tu mesti fi'lul madhi. Kalau la selepas dia mesti fi'lul mudhari'. Kali ni ma selepasnya mesti fi'lul madhi. Contohnya, ma jalastu 'alal kursi. Saya tak duduk pun sebelum ni di atas kursi. Contoh nombor 2, ma raja'tu fi sabah. Saya tak balik pun sebelum ni pada waktu pagi. Ma selepasnya mesti fi'lul madhi. Jadi ma jalastu. Ma tambah fi'lul madhi, ma raja'tu. Okey, faham tu? Sama juga contohnya dalam jadual ni. Fi'lul madhi tu dia tak akan ubah apa-apa pun. Sama je rupa dia. Contohnya kataba, katabu ila akhir, sama je. Cuma tambah ma. Nafi, kata penafian, ma. Sebab dia fi'lul madhi. Kalau fi'lul mudhari' tadi, tambah la. Kali ni fi'lul madhi tambah ma. Contohnya, dia seorang lelaki tak menulis. Ma kataba. Huma ma kataba, hum ma katabu, ya ma katabat, huma ma katabat, ma katabta, hunna ma katabtuna ila akhir. Faham tu? Okey. Jadi selepas saya terangkan tu, barulah kamu boleh buka muka surat 55, latihan yang atas kali tu. Qul au uktub sahih am khata'. Okey, nombor 1. Tengok apa-apa kamu tengok kat bahagian la penafian tu. La nafi. Okey, contohnya nombor 1. La taqtulu Fatimah fi ghurfatin naum. Sahih am khata'? Okey, kalau perempuan mestilah dia punya fi'il mudhari' dia ta, penambahan ta dia depan, betul lah. Kan? Taqulu. Kemudian dia nak nafikan la taqtulu Fatimah fi ghurfatin naum. Sahih am khata'? Okey, saya bagi tahu jawapan satu je. Nombor 1 sahih. Okey, kemudian nombor 2. Ma arji' fi sabah. Dia nak kata saya tak pulang pun sebelum ni pada waktu subuh. Selepas ma mesti fi'il apa?
fi'il madhi kan. Arji' ni madhi ke tak? Okey, jadi cari. Nombor 3, la askun fi Shah Alam. Saya tak duduk di Shah Alam. Okey, selepas la tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Okey, jadi cari. Nombor 4, la nama Muhammad fi baiti talabah. Selepas la sepatutnya madhi ke mudhari'? Okey, sepatutnya mudhari'. Jadi nama ni mudhari' ke madhi? Baik, cari. Nombor 5, la yushahid Faisal at-tilfaz. Dia tidak menonton, Faisal ni dia tidak menonton TV. Okey, sahih ama tak? Selepas la tu fi'il mudhari' ke madhi tu? Kalau la mesti selepasnya mudhari'. Jadi carilah jawapannya. Okey, taib. Kita masuk bahagian bawah, muka surat 55 bawah. Huruful jar wa zuruf. Taib. Huruful jar, apa makna huruful jar? Okey, apakah itu huruful jar dan apakah itu zuruf? Okey, saya akan terangkan. Okey, huruful jar ialah kata sendi ataupun kata hubung. Contohnya fi, di dalam, ila, kepada atau ke, ma'a, bersama, min, dari atau daripada, li, untuk ataupun bagi, ala, di atas, bi, dengan. Okay, ini semua adalah kata sendi, kata hubung. Itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan huruful jar. Baik, faham tu? Okay, kemudian apakah itu zuruf? Zuruf ni ialah keterangan. Zuruf bermakna keterangan. Keterangan untuk bahasa Arab ni ada menunjukkan dua, sama ada dia terangkan tentang tempat ataupun dia terangkan tentang waktu. Contohnya indah. Indah bermaksud ketika boleh, semasa, kepunyaan, di pun boleh. Okey, jadi kedua, summa, kemudian. Kita tengok indah tadi. Indah tu dia boleh menunjukkan tempat, dia boleh juga menunjukkan waktu. Kalau summa kemudian menunjukkan waktu. Qabla, sebelum, ba'da, selepas, keterangan waktu. Ba'da zalika pun menerangkan tentang waktu. Okay, kita tengok contoh. Misal fi'lul jar. Contoh fi'lul jar. Fi adrusu fil fas. Saya belajar di dalam kelas. Ila azhabu ilal jami'ah. Saya pergi ke universiti. Ma'a usyahid at-tilfas ma'a usrati. Saya menonton TV bersama keluarga saya. Min arji' min fasli. Saya pulang dari kelas. Li darastu lin najah. Saya belajar untuk belajar. Ala anam alas sarir. Saya tidur di atas katil. B azhabu ilal jami'ah bis sayyarah. Saya pergi ke universiti dengan kereta. Baik, jelas fi'lul mudhari' fi'lul minta maaf, huruful jar ni kata sendi atau kata hubung sama je bahasa Melayu. Okey. Okey, kemudian misal bagi zuruf. Okey, contoh yang pertama, inda al-mal inda Zaid. Okey, inda yang contoh pertama ni dia menunjukkan inda ni dia terangkan tentang kepunyaan. Al-mal inda Zaid. Okey, harta itu kepunyaan Zaid. Ataupun wasala indal mughayyib syams. Dia telah sampai ketika, inda ni tiba-tiba jadi ketika pula. Ketika terbenamnya matahari. Ada juga sebelum ni inda ni boleh juga kita cakap di. Huwa yajlis indal masjid. Dia duduk di masjid pun boleh. Okey. Summa kemudian menunjukkan waktu. Darabtu Zaidan thumma Khalidan. Saya telah pukul Zaid kemudian si Khalid pula. Okey, qabla, sebelum. Sauqabilu qabla al-maghrib. Saya akan bertemu dengan awak sebelum maghrib. Dia terangkan tentang waktu. Ba'da, sauqabiluka ba'dal isya. Saya akan jumpa awak selepas isya. Dia pun menunjukkan tentang waktu. Ba'da zalik. Misalan, madza ba'da zalik? Apakah yang akan berlaku selepas ini? Okey, kemudian contoh lain, aqumu minan naum wa ba'da zalik usalli subha jama'atan. Saya bangun dari tidur, kemudian selepas itu saya solat subuh berjemaah. Dia menerangkan tentang waktu juga. Taib, fahim tu? Okey, jika ada sebarang masalah yang nak ditanya, tulis
Ataupun catatkan kemudian, tanya kemudian. Taib. Buka muka surat 56. Rattib. Susun. Nombor 1. Okey, susunkan. Shah Alam fi. Shah Alam maksudnya tempat Shah Alam. Fi dalam. Askunu saya tinggal. Qabla hadha sebelum ini. Okey, nombor 2. Hadiqah taman. Azhabu saya pergi. Al-manzil rumah. Ila ke. Nombor 3. Ila ke. Baiti rumah. Bisayarah dengan kereta. At-talabah belajar. Arji' pulang. Nombor 4. Ma'a bersama At-Tilfaz TV. Usyahid saya menonton. Usrati keluarga saya. Nombor 5. Al-julus duduk. Ataupun julus patutnya duduk. Tapi kat sini julus boleh juga kita kata ruang tempat duduk. Taib. Ala di atas. Fi dalam. Majallat majalah-majalah. Hurfah bilik. Al-mindada meja. Taib. Okey, hadza faqat. Kita masuk bahagian